Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Arsyad. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey guys, seperti kita tahu malam-malam salam kita akan bawa tetamu-tetamu jemputan kali ni, Syed. Ya, betul. Tetamu-tetamu yang orang kata menarik lah, Syed, betul tak? Betul. Tapi please, macam biasa, sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Betul. Okay, untuk semua yang dah subscribe, terima kasih. And then korang juga boleh join kita punya family Santai Chill cuma dengan hanya RM5 sebulan. Yeah, dan kepada korang semua yang join waktu prima kita orang nak send super sticker ke kepada kita orang, korang boleh lah send super sticker tanda sokongan anda untuk pembangunan Santai Chill lagi, untuk kita orang hasil lagi video-video yang seram untuk korang. Ya, yeah, betul. So Syed, soalan aku. Malam ni siapa, Syed? Malam ni kita ada tetamu undangan iaitu Syafi. Untuk part tu lah. Ya, betul. Yes. Okey, kita tak nak buang masa. Ya, macam biasa lah, kenalkan diri dulu. Hai, Assalamualaikum. Salam tu. Syafiq dari sini. Nampak Syafiq kat sini. Okey Syafiq, kita orang dah tak sabar nak dengar kisah seram kau ni. Apa lagi, kasih buka lah buah kau sini. Alright. Okay, cerita ni berlaku masa belajar dulu dekat Setiap Alam, Shah Alam. Okay, dalam satu rumah ada 8 orang ke 9 orang saya ingat. Aku masuk lambat hari orientasi hari kedua kot. Hari kedua baru aku masuk. So masa mula-mula aku jejak kaki kat rumah tu, aku memang dah apa hal ni ya. Aku rasa dia orang tak reti nak kamar rumah ni kan. Bayangkan kasut, selipar semua letak kat depan pintu bilik tau, bukan dekat luar rumah. Lepas tu aku sampai, dah habis orientasi apa semua tu, aku pun buatlah tugas. Aku ni sejenis manusia yang tak suka berselerak. Tak suka benda-benda macam tu kan. So aku pun tak apalah, aku WhatsApp aku punya lecturer, aku cakap aku nak penyapu, penyodok semua, nak mop apa semua kan. Daripada atas sampai bawah aku kemas. Rumah tu memang full furnished lah cerita dia. Lepas 3 bulan kot, lepas 3 bulan kita orang stay kat situ, barulah aku kenal jiran depan rumah. Kenal pun sebab nak pinjam lesung batu je nak masak. Lepas tu dia kiranya makcik tu bagi kita orang pinjam terus lah lesung, bagi terus lah kat kita orang lesung tu sebab dia ada 2. Okey. Lepas tu seminggu sebelum kejadian, sebab kita orang budak-budak rumah ni, kita orang ada buat challenge tau. Siapa kumpul duit shilling paling banyak dalam botol, dia memang hebat lah masa tu lah. Okay. So kita orang, setiap orang ada botol mineral yang 1.5 yang besar sekali. Bukan besar sekali, yang biasa 1.5 kan. Kita kumpul malam tu, seminggu sebelum kejadian tu, kita orang punya duit shilling tu semua hilang. Semua hilang. Lepas tu nak jadikan cerita, selepas seminggu Maghrib kot. Maghrib tu kita orang ada aktiviti kat college. Lepas tu balik, buka lampu tak ada. Elektrik tak ada. Senang cerita, elektrik tak ada. So malam tu kita orang bergelap. Azan Maghrib, tiba-tiba kita orang buka pintu sliding door dengan tingkap je masa tu. Okay. Memang masa tu memang tak terfikir tau.
kita orang azan maghrib tu, habis je azan, tiba-tiba ada satu kucing hitam tak tahu datang daripada mana, dah ada dekat tengah-tengah tangga. Di rumah kita orang ni 2 tingkat. Satu rumah ada 4 bilik. So satu bilik bawah, 3 kat atas. Tiba-tiba habis azan, tiba-tiba ada kucing kat tengah-tengah tangga. So kawan aku ni pecinta kucing. So dia nak pergilah ambil kucing tu. Bila kucing tu naik atas, kucing tu hilang. Dia dah check kat dalam bilik master bed, bilik lagi 2 tu semua tak ada. Dalam toilet pun tak ada. Okay. Kiranya daripada maghrib tu, itu je gangguan pertama tau. Okay, nak tidur dah pukul 9 lebih dah, masa-masa nak tidur. Kita orang tidur dalam keadaan panas, tak ada elektrik. Kawan aku seorang ni nak tukar baju, nak tukar seluar semua kan. Dia masuklah bilik dia dekat bawah. Aku tak tahulah dia tu bingai tahap apa. Dah tahu rumah tu dah tak ada api, tak ada lampu. Tapi dia nak tukar baju, tukar seluar tu, pintu siap nak berkunci. Okay. Lepas tu tiba-tiba selang 10 minit macam tu kot. Tiba-tiba kita orang dengar dia menjerit daripada dalam, dari bilik dia. Lepas tu kita semua berlari lah pergi kat bilik dia. Berlari, kita orang tanya kenapa. Dia kata, aku tak boleh nak keluar ni. Ada benda dekat pintu. Aku tak boleh nak keluar. Okay. Kat rumah tu ada kira alim sikit lah. Dia alim sikit. Dia lah imam kita orang kat rumah tu. Dia nak tendang pintu tu tak pecah. Memang kau bayangkan kalau ikut tenaga lelaki, kau tendang 2-3 kali mesti pintu tu dah pecah punya. Tapi dia kata bila dia setiap kali dia tendang pintu, kaki dia sakit, memang confirm lah sakit. Lepas tu setiap kali dia tendang, sebelum masuk bilik tu, sebelum bilik tu ada toilet tau. Setiap kali dia tendang pintu, dia akan dengar bunyi orang mendengus dekat toilet tu. Okay. Lepas tu first dia azan, lepas tu dah habis azan, dia buka pintu tu macam biasa. Pintu tu boleh buka, pintu tu terbuka. Okay, dia masuk, dia suruh kawan aku keluar. Okay, masa dia suruh kawan aku keluar tu, dia ada dekat tengah-tengah antara katil dan berdeka, ada 2 kat dalam bilik tu kan. Dia ada kat tengah-tengah, dan dia macam dia tengah pandang luar, tingkap luar. Lepas tu dia nampak ada kakak cantik kat luar, tengah senyum sinis dekat dia. Dia nampak kakak cantik tu kat depan pintu ke atau luar tingkap luar dia? tingkap. Okay, dia try azan sampai hayya ala solat tu, tiba-tiba dia tergagap. So masa dia gagap tu, kita orang ni satu rumah yang kat depan pintu, kat dalam bilik tu juga, kita orang dengar kakak tu mengilai dekat dia. Okay. Lepas tu dia cakap, lepas kakak tu mengilai, dia terus naik atas, hilang. Okay, tu first. So kita orang dari start semua duduk luar, nak pergi mana-mana, bagi tahu semua kena gerak. Okay, pukul 1 lebih pagi. Okay, dalam master bed tu ada pipe yang susah gila nak buka. Memang ketat gila nak buka. Malam tu tiba-tiba pipe tu terbuka sendiri. So kita orang 9 orang ni naik atas semua sekali naik atas. Pergi masuk master bed tu, masuk toilet dia, kita orang tutup. Masa kita orang tutup, kawan kita orang yang kat luar ni nampak kakak cantik tu juga dekat luar tingkap bilik tu. Nasib baik kita orang tak ada yang lemah semangat ke pengsan ke apa, tak ada lah. Dia menjerit. Lepas tu anak Pak Imam ni dia azan lagi sekali. Tapi dia tak pandang lah arah luar tu. Dia cuma azan. Habis azan kita semua turun. So bila kita orang tengah berkumpul dekat ruang tamu tu, kawan aku ni dia menghadap pintu dapur tau. Pintu dapur masa tu kita buka, tapi sebab owner rumah tu dia dah extend rumah tu, dia macam ada buat pagar lagi satu kat luar tu. So kita akan buka pintu dapur tu je lah. Kita buka pintu dapur tu, tiba-tiba dia nampak ada kakak cantik juga dekat luar pintu tu tengah intai kita orang. Okay. So kita orang decide pukul 3 pagi tu. Dah pukul 3 pagi macam tu, kita orang decide
duduk ramai-ramai, kita orang baca je lah apa yang kita tahu. Okay. Masa kita orang tengah baca, ada yang baca ayat kursi lah, ada yang baca Fatihah semua kan. Tiba-tiba pintu bilik, empat pintu bilik semua terhempas. Kalau fikir logik, angin tak ada pagi-pagi tu. Okay. Lepas tu kita orang decide untuk full je, buat je macam biasa. Sampailah ke azan subuh. Sebelum azan subuh, kita orang nampak kucing yang hilang tadi tu tiba-tiba turun daripada atas, lalu depan kita orang, pergi pintu belakang, dia duduk dekat atas meja basuh. Meja basuh kita orang. Okay. Bila azan subuh, dia terus kucing hitam tu terus langkah keluar. Itu je lah yang kita pengalaman masa belajar dekat Setia Alam dulu. So jadinya masa setiap kali dia mengintai tu, dia memang just mengintai tengok berdiri je lah, tak ada nak bersuara. Dia sekali tu je lah yang dia bersuara menilai tu kan. Yes, yang masa dekat bilik bawah tu je. Bilik belakang. Kiranya kan duit shilling korang hilang kan. Tapi macam macam mula-mula hilang tu korang ada macam sesyak one of kawan korang tu curi ke ataupun tidak ke? Mula-mula adalah syak, tapi masalahnya duit tu semua hilang. Okey. Dia punya yang kita orang syak tu pun hilang juga. Mungkin kita orang fikir yang dia tu dah rembat, lepas tu dah sorok kat mana-mana kan. Kiranya okey. So kita orang tak boleh nak tuduh siapa-siapa sebab tak tahu siapa yang ambil. Habis duit tu dapat balik ke? Maksudnya jumpa duit tu terus hilang macam tu je lah? Terus hilang macam tu. Okay. Besoknya kita orang semua tak pergi college lah, tak masuk kelas. Kita orang semua tak masuk kelas. Sampai lecturer datang, lecturer tanya kenapa semua tak masuk kelas semua kan. So kita orang cerita daripada A sampai Z. Dia kata kenapa korang hadap sendiri, tak bagi tahu. So sebab kita orang tak terfikir nak bagi tahu dia, nak bagi tahu lecturer tu. Lepas tu petang macam tu, tiba-tiba makcik depan rumah tu yang bagi pinjam lesung tu datang rumah kita orang. Dia cakap kenapa malam tadi korang riuh sangat, lalu lampu korang pukul 3, pukul 2, pukul 3 dah tutup. Lepas tu kita macam, cik, rumah kita orang ni tak ada api tau, kena potong sebab kita orang tak hantar bil tu pergi kat polis tau. Kita bil kita orang punya elektrik kena potong. Memang malam tadi satu malam tu memang kita orang bergelap. Okey, dia kata kamu biar betul sebab husband dia balik kerja pukul 2 pagi macam tu lah, sampai rumah kan. Husband dia cakap, bagi tahu lah, dia cakap asal rumah budak-budak ni tak gelap lagi, selalu dia balik rumah kita orang dah gelap. Sebab kita paling lambat pun pukul 2 lah, pukul 2 tidur. Lepas tu aku pun ceritalah balik dekat makcik tu. Okay, makcik tu masuk rumah kita orang tau. Dia kata dia check lah, dia nak tengok bilik belakang tu kan. Dia kata dia pergi check. Dia kata tengah kat dapur tu, dia cakap meremang lah bulu acik duduk dekat korang punya dapur ni. Dia cakap macam tu. Lepas tu aku beranikan diri, boleh tak saya nak tahu siapa yang duduk rumah ni sebelum ni. Okay, makcik tu cakap sebelum ni ada seorang pakcik, dia kerja security. Malam memang dia tak ada kat rumah. Dia kerja. Dia ada siang je. Siang tu pun dia tidur. Lepas tu lepas tahun dah tak ada dah. Kiranya pakcik tu dah tak ada. Bukan tak ada apa, dia dah tak balik rumah tu. Pakcik tu dah tak balik rumah tu, dan makcik tu tak tahu apa cerita dah pakcik tu. Sampai kata rumah tu kosong dekat 2 tahun. Sampailah kita orang masuk. Itulah dia. Korang macam perempuan yang korang nampak yang cantik tu, dia korang dia memang pakaian dia semua macam as macam normal person lah, macam tak ada macam yes. Oh, memang cantik Tu sangat cantik. Dia sangat cantik Dia cantik betul ke cantik saja panggilan cantik sebenarnya? Saja panggil cantik.
Tu lah, pelik dia kata cantik. Betul. Kalau cantik dah lama dah nak Usyam tak nak. Aduh. Okey, satu kisah yang menarik tu Syafiq. Kita pun tak nak mahu cerita, nak teruskan kisah kedua Syafiq. Okey, kisah kedua ni pasal kita orang ni ada pasal cousin ni pasal cousin kita orang. Cousin aku, cousin kita orang ni ada seorang pakcik yang belum kahwin lagi. So dia ni kerap sakit. So kita orang ni sebagai anak buah macam gila-gila lah jaga dia masa dia sakit. Sebab dia duduk dekat rumah arwah atuk dengan nenek. Dia seorang je. Okay. Rumah tu boleh kata besar juga. Tapi rumah tu sebiji je kat situ, tepi jalan utama. Rumah kampung. Rumah sebiji je kat situ. Kiri kanan kau, depan seberang jalan besar tu semua ada anak sungai. Okay. Masa kejadian aku kerja. So aku memang tak tahu apa-apa dan diorang pun tak ada update apa-apa dekat dalam grup. Lepas tu sebab besoknya aku cuti, malam ni aku ingatkan aku nak tidur lah rumah pakcik aku tu. Okay. Bila aku sampai je rumah tu, aku tengok lampu semua terbuka macam biasa tau. So kiranya aku sampai tu pun aku tak adalah bagi salam, panggil pakcik aku nak kunci apa semua sebab aku dah tahu kunci dia orang selalu letak kat mana, apa semua kan. So aku sampai, aku ambil kunci, aku buka pintu. Okay, aku buka TV dulu. Aku tak cari pakcik aku dulu tau. Okay, aku buka TV, aku pergi dapur, aku tengok cousin aku masak apa petang tadi. Lepas tu adalah lauk. Lepas tu macam tak selera nak makan, aku biar dulu aku tengok TV. Masa aku tengah tengok TV, ni dah 11 lebih tau, 11 lebih malam. Okay, aku dengar pakcik aku batuk kat dalam bilik dia. So dalam kepala otak kau memang pakcik kau memang ada lah kat dalam bilik kan. Okay, aku update FB kot masa tu. Aku ambil gambar TV, aku tulis cil apa benda tau. Lepas tu cousin aku terus call. Tak sampai 10 minit cousin aku call. Dia kata, kau kat mana ni Mok? Dia cousin aku semua panggil aku Mok. Kau kat mana ni Mok? Kat rumah Bangi lah aku cakap kan. Kenapa? Kau dengan siapa? Dengan pakcik lah. Kau serius pakcik ada kat rumah tu? Kenapa? Korang pun tak ada cakap apa-apa pun. Kau tahu tak sebenarnya pakcik daripada petang tadi dekat hospital. Aku dah jam. Lepas tu aku dah temper tau. Aku maki Amun. Aku maki Amun lah cousin aku tu. Aku cakap apa tak reti nak ambil kat dalam grup kan. Aku cakap kau jangan letak phone selagi aku tak sampai hospital. So memang aku dengar, masa aku kalang kabut nak tutup pintu apa semua, aku still dengar lagi orang batuk dalam bilik pakcik aku. So aku memang pergi mampus kat kau kat situ. Aku start kereta, aku terus ikut jalan dalam pergi hospital Sedang. Aku ikut jalan dalam pergi hospital Sedang. Aku tak terfikir kenapa aku ikut jalan dalam. Kenapa aku tak ikut je highway yang confirm banyak lampu, kau selamat. Tapi masa tu aku tak terfikir, aku pergi ikut jalan dalam, ikut jalan kampung yang jalan memang lampu dia jauh. Okay. Sampai dekat Jirat Cina ke Kubur Cina tu kan. Ada lampu merah. So aku langgar je sebab dah tengah malam kan, memang tak ada orang lah. Lepas tu tiba-tiba ada tengah selekoh tu, tiba-tiba ada aku dengar ada something bisik kat aku. Kenapa bawa kereta laju-laju? Aku lagi dah meremang, aku kuatkan radio, aku pecut je. Tapi masa tu aku memang tengah on call dengan cousin aku tau. So aku dah maki Amun dah ni cousin aku, cakap kau tahu tak dalam kereta ni ada orang bercakap dengan aku. Kau tahu tak ada orang tegur aku tau dalam kereta ni. Okay, dia cakap okay, kau loud speaker, kita orang baca apa yang patut. So aku loud speaker, dia baca. Okay, masa dia orang tengah baca, dia orang suruh aku buka tingkap. Aku buka tingkap. Tiba-tiba ada satu bau yang wangi kat dalam kereta aku.
Tapi bau tu sekejap je. Dia macam sekali lalu, lepas tu hilang. So bila sampai hospital, macam biasalah aku maki lagi cousin aku tu kan. Kenapa tak update kat dalam grup ke, yang kenapa pakcik aku dah masuk hospital ke apa semua kan. Lepas tu dia kata, tak, sebab ingatkan besok kau kerja, kau kan selalu OT. Dia kata, Sabtu kan selalu kau OT. Memang tak terfikir, dia kata memang tak terfikir pun kalau kau nak datang nak lepak kat rumah tu. Dia kata tu kan. Lepas tu aku pun macam at least update. Jadi apa-apa update. Jangan jadi macam ni aku cakap tu kan. Nanti padahal tak ada orang kat rumah tu. Tapi kau tak tahu, sebab kau tak tahu, kau dengar dah orang tu batuk ke apa semua kan. Kau fikir orang ada kat dalam rumah tu. Lepas tu itulah yang dia kata. Lepas dia aku cakap macam tu, teruslah diorang apa-apa je diorang update kat dalam grup. Itulah cerita dia. Okey, yang masa lah kau dalam kereta dia tegur tu, kau memang tak tengok cermin lah kan, tengok belakang ada siapa? Aku tak berani. Aku apa ni? Alihkan cermin tu. Suara yang kau dengar tu suara perempuan ke? Suara perempuan tapi suara dia halus sangat. Kalau aku Dengan berbisik. Kalau aku habis, aku tak tengok lagi kanan. Sebab situation dia dekat situ. Okay. Dekat belah kanan kau, kubu Cina dengan kubu India tau yang tak bakar. Okay. Kubu Cina dengan kubu India kat sebelah. Lepas tu sebelah kiri kau hutan. Lepas tu ada traffic light. Ya, aku tak tahu tengah-tengah hutan tu tiba-tiba ada traffic light wujud kat situ. So memang aku dah tahulah bukan orang yang ada kat dalam kereta aku kan. So memang aku tak akan pandang belakang lah. So kau masa kau sampai rumah tu, kau kan dia macam batuk semua, kau ada terpanggil nama dia ke ataupun tidak ke? Ataupun Tak, kau aku macam memang tak panggil. Oh, okey. Sebab aku tahu dia kan orang sakit ni dia tidur awal tau. So aku tak naklah kacau dia punya time tidur tu. Aku fikir tu je. Sebab mungkin sebelum cousin aku balik, dia dah bagi pakcik aku tu ubat. So aku tak naklah kacau dia tengah tidur. Faham. Tak, aku masih terfikir kan, time dia drive tu dengar orang bisik kan, kenapa buat laju kan. Tapi bahaya juga kan sebenarnya bila kita tengah nervous tu kita buat laju. Ya. Nasib baik dia masih dia cakap, dia siku kan, tak ada. Nasib baik kalau dia siku ada, aku rasa dia tumbang tu. Tak, kalau aku rasa lah kalau aku toleh belakang pun, aku rasa kereta aku pun entah ke mana tau. Betul? So, sebab tak nak benda tu jadi, jangan buat. So lepas kejadian tu, kau ada pernah tanya dekat pakcik kau tu kan, apa pernah ke dia alami benda-benda macam tu dekat rumah ke kan? Dan punca dia sakit tu memang dia sakit lah, bukan disebabkan benda-benda yang ada dekat rumah tu ke? Dia ni, pakcik aku ni dia lemah semangat tau. So rumah tu memang ada lah kat rumah tu, sebab rumah kau satu je kat situ Lepas tu kiranya aku tak tahulah cerita ni betul ke tak, sebab arwah atuk aku pernah cakap masa dia nak buat rumah tu, masa tu jalan utama kat depan rumah tu pun tak ada lagi. Kiranya kalau ikut tanah asal, rumah tu memang tengah-tengah kelapa sawit. Maksud dia satu je, tak ada jiran lain lah? Ada jiran, aku rasa 500 meter ke depan. Jauh tu je. Memang jauh. Okay, faham. So ni cousin aku cerita lah, dia kata tapi aku tak tahu betul ke tak tau. Dia cakap arwah tu aku pernah ada dengan benda yang jaga kat situ. Dia kena jaga tujuh keturunan atuk aku. Satu kisah. Okay, faham.
Okey, dekat depan rumah, kiranya rumah ni dia macam daripada jalan besar tu kau kena turun bukit baru masuk kat laman rumah tau. Kira rumah dia ke bawah. Pokok apa yang duri-duri tu yang batang dia berduri tu? Pokok bidara. Okey, depan rumah ada pokok tu. 2 tau, kiri kanan. Okay. Kan masa part 1 tu aku ada cerita yang pasal atuk Melaka tu kan. Masa pakcik aku tengah betul-betul sakit, atuk tu pun pernah datang rumah tu. Dia nak temah lah rumah tu kan. Dia cakap dia memang tak boleh nak buat apa sebab arwah atuk aku dah deal dengan benda tu. Dia kata satu je penyelesaian dia, tebang je pokok tu. Kau bayangkan dekat pokok bidara tu ada 2 kiri kanan. Lepas tu sebelah pokok tu kau tahu tak pokok pisang yang jenis kipas tu. Okey, itu pun ada kiri kanan. Okay, faham. So kiranya pokok bidara tu macam tempat dia. simbol dia lah. Maksudnya tempat tinggal Tempat dia lah. Betul. Tapi pernah lah atuk tu berdialog, benda tu masuk kat dalam badan pakcik aku tau. Okay. So benda tu atuk tu berdialog lah dengan benda tu. Dia kata aku memang Islam. Benda tu cakap tau, aku memang Islam. Aku lagi tua daripada korang semua. So atuk tu tanya berapa umur dia. Dia kata umur dia dekat 200 lebih. Okay, umur dia dekat 200 lebih. Aku tak boleh nak tinggalkan rumah ni selagi tak cukup 7 keturunan. Dia cakap macam tu. Okay. Maksudnya tak ada keturunan kau tak ada yang waris benda tu lah. Memang tak ada. Dia hanya menjaga 7 keturunan sajalah. Okay, faham. So sekarang dah berapa keturunan? Sekarang Dia pun tak tahu dah. 5. 5 dah. Lagi 2 lah. Daripada atuk aku, ayahku, aku, cousin-cousin aku lain semua dah 5. So kiranya selepas 7 keturunan akan jadi apa kan? Dikacau ke ataupun dia keluar dari situ ke? Itu tak tahu. Itu tak tahulah. Tapi lepas atuk tu selotok dengan dia, atuk Melaka tu selotok dengan benda ni. Dia kata dia boleh nak tinggalkan tempat ni, rumah tu. Dengan syarat kau kena hantar dia pergi Mekah. Itu je permintaan dia. Aku tak tahu macam mana atuk tu buat. Tak tahulah atuk tu ikut ke tak, apa yang dia minta itu aku tak tahu. Aku tak tahu dia atuk tu buat ke tak. Okay. Nak pergi Mekah kena ada vaksin 2. Tak. Ni sebelum PKP. Aku sekarang mind blown je lah. Ya, mind blown sekarang ni sebabnya jin Islam. Bila nak putuskan perjanjian, dia minta nak pergi Mekah. Betul. Nak melakukan ibadat umrah dan haji. Allahu Akbar. Ada. So aku harap dia ikhlas lah sebenarnya permintaan dia tu. Dia bukanlah dia macam kadang-kadang dia ni nak mengaburi. Kadang-kadang dia suka berselindung lah benda-benda macam ni. So jadi atuk tu ada cerita kan kau dia betul hantar ke ataupun dia teleport ke? Itu tak tahu. Tak tahu. Tak tanya pun. Aku sampai sekarang terfikir tu macam mana dia naik kapal terbang, immigration semua. Tapi benda-benda macam ni dia gaib kan. So dia macam betul lah tu sekelip mata dah boleh ada kat sana kan. Betul lah pasal tapi macam mana dia buat tu kita tak tahulah. Ya betul. Okey. Jangan fikir lah luar kotak. Memang luar kotak. Betul. Kalau selama aku betul, aku host cerita seram kan. Perjanjian macam-macam, kambing lah, darah itu semua aku dah biasa dengar. Ni umrah pula pergi Mekah. Pergi Mekah. Dia nak tunggu tabung haji lambat. Mekah guys. Okay. Okey lah, kita teruskan kisah yang terakhir lah. Ketiga. Ketiga. Kita orang ni kawan satu tempat kerja. Lepas tu ada kawan aku ni, dia laki bini kerja sekali. So bini dia cakap dia tak pernah pergi Cameron. So tak apalah, kita orang ni yang ada 4 orang ke 5 orang. Okay, tak apalah, kita orang ikut je lah. Nak bagi meriah kan. So kita orang ikut pergi Cameron. So husband dia sponsor lah kita orang punya. Kita orang tak stay kat hotel tau. Kita orang ambil apartment. Nak sebut nama apartment tu boleh tak?
Ke nanti korang mute je. Tak payah sebut sebab aku ada plan nak pergi Cameron lepas pergi. Jangan sebut. Nanti kan kita orang pula kena saman je. Okay. Okay. Kita orang husband dia sewa satu apartment. Apartment ni aku pelik dah. Sampai-sampai aku ingatkan dekat tempat yang kau selalu lalu tu lah. Selalu lalang ke apa tu kan. Rupanya apartment ni dia dekat belah belakang. Aku tak tahu macam mana husband dia ni boleh jumpa apartment ni. Masuk-masuk okay, sampai-sampai bawah kedai, atas tu apartment kau. So apartment aku tingkat satu. Masuk rumah 3 bilik, 2 bilik air. Masuk-masuk aku tak suka, kalau ikutkan aku tak suka bilik yang dekat dengan pintu depan, pintu utama tu. Tapi sebab husband dia tu dah pilih bilik master bedroom. Lepas tu kawan aku yang seorang lagi ni pun dia bawa wife dia. So tak apalah, biarlah dia 2 orang dekat bilik tu. Aku dengan kawan aku lagi 2 orang ni duduklah bilik depan. Okay, bilik depan aku dah, masa mula-mula masuk aku memang dah tak sedar hati. Tapi aku diam. Aku tak adalah bagi tahu dekat kawan aku. Lepas tu kita orang pun buatlah aktiviti macam biasa. Kita orang pergi jalan, balik mandi semayang, lepas tu malam tu keluar lagi. Okay. Nak dijadikan cerita, ujung-ujung aku tidur dalam bilik tu seorang-seorang. Okay. Kawan aku tidur kat ruang tamu. Okay. Aku berialah ajak dia, jom nak tidur dalam sekali. Buat apa kita ada bilik tapi tak nak tidur, sebab padahal kau tengah takut ni. Sebab kau mula-mula sampai tu kau dah meremang dengan bilik tu tau. Lepas tu aku pun macam dia kata kau tidurlah dalam dulu, nanti agak-agak aku dah ngantuk aku masuk. Ya pun tak apalah, aku baring dulu. Macam dekat part 1 aku cakap aku kalau nak tidur aku akan dengar cerita hantu. Okay. So aku boleh buka misteri jam 12 tu. Aku buka. Kebetulan dia tengah cerita yang orang kena tindih. Lepas tu dia cakap kalau kena, dia bagi nasihat lah, kalau kau kena tindih jangan bergerak. Lagi kau bergerak, lagi kau kena tindih. Dia cakap macam tu. Lepas tu yang dia kata yang penting kau kena tenang dulu. Tenangkan hati kau, kosongkan otak kau. Lepas tu kau baca ayat kursi. Okay. Sebelum tidur tau aku dengar benda tu. Lepas tu aku terlelap. Pukul 3.30 kot aku terjaga. Tiba-tiba ada satu lembaga hitam besar sangat, mata merah, dekat depan katil aku. Aku nak bangun, nak keluar lah, kita nak pergi dekat kawan aku tu. Tak boleh bergerak. Aku macam ni apa benda ni. Masa tu otak aku jam jap. Aku tak terfikir yang tu, yang time tu aku tengah kena tindih. Lepas tu aku cakap macam mana aku nak gerak ni kan. Masa tu yang boleh gerak mata aku je, biji mata aku je yang boleh gerak. Lepas tu tiba-tiba aku teringat yang cerita yang sebelum aku tidur tu. So aku buat step by step. Aku baca ayat kursi dalam hati, dia seikhlas-ikhlasnya. Aku rasa 2 kali aku baca. Barulah aku rasa tindih tu makin lama makin ringan. Daripada berat, ringan hilang. Dan lembaga hitam yang aku nampak mula-mula tu pun dah tak ada. Lepas aku sedar, aku keluar. Lepas aku dah boleh gerak tu, aku keluar, aku cari kawan aku. Sekali benda tu ada dekat ruang tamu, dekat kawan aku pula. Dia ternampak? Aku tak tahulah. Aku yang masa tu kawan aku tu dia tidur nyenyak tau. Lepas tu aku ni dah nampak depan mata. Aku pun bacalah lagi sekali ayat kursi tu. Baca 3 kali. Yang kat luar tu 3 kali kot aku baca. Barulah benda tu hilang daripada mata aku. Bila benda tu hilang, aku gerak kawan aku ni. Dia memang tak sedar kot. Dia tidur mati. Dia memang tak sedar apa pun. Okay. Aku decide, aku pun tidurlah luar sekali dengan dia. Pagi tu baru aku cakap dengan dia. Dia kata sumpah aku memang
tak tahu pun, tak sedar yang dia kena tindih ke, ada benda dekat dia ke, semua dia tak tahu. Benda lembaga hitam tu yang kau tengok tu, dia kau boleh describe tak macam mana bentuk, macam lelaki ke apa kan? Dia macam, aku tak tahu, badan dia besar Mhm. dan dia berbulu, mata merah. Tapi aku tak tahu yang 4 gigi ke hidung tu semua aku tak nampak lah. Tapi yang aku nampak betul-betul, dia macam berbulu-bulu. Lepas tu dia besar dan tinggi. Tinggi dia sama dengan ceiling, sampai ke ceiling. No, okay, masa kau jumpa dia dekat depan ruang tamu tu, dia berdiri tegak lah dah sebelah kawan Yes, kau tu. dia berdiri tegak. Oh, okay, faham. Aku bercerita ni meremang. Masa kau berhadapan dengan makhluk tu kan, dia perasan lah kau pandang dia. Perasan. Okay, nasib baik dah dia tak Lepas bersuara. lepas dia perasan, mungkin lah lepas aku dah buka mata tu, tiba-tiba time tu aku dah rasa berat dekat dada. Dada aku tiba-tiba berat. Masa kau nampak yang dekat luar tu, dia duduk atas kawan kau ke ataupun macam mana? Berdiri sebelah ke? Dia kan sofa tu 3 orang kan. 3 orang punya duduk, kawan aku baring. Dia dekat sebelah tu. Okay, Sebelah kawan aku. Dia bukan dekat belah sandar tu tau. Dia dekat belah yang patut yang kaki kita terlunjuk tu. Faham. Kiranya kan sofa tu menghadap TV. So dia macam benda tu dekat depan sofa tu lah. Dia macam membelakangkan TV. So kau maksudnya hanya kau seorang je lah yang mengalami benda tu. Maksudnya hari kedua ke hari ketiga tak ada gangguan lain lah yang kena. Tak ada siapa. Seram juga. Yelah, daripada mimpi menjadi reality. Betul? Lepas tu dah berdiri tu dah kira macam sedar lah sebenarnya kan. Lepas tu nampak lagi depan mata. Ni baru macam ush. Okay, dah lepas tu yang pasangan 2 orang lagi tu? Dia orang tak kena apa-apa pun. So yang kena kat rumah tu memang aku seorang je. Mungkin kau tidur dekat bilik yang dia tidur aku. Kau kacau dia. Lepas tu aku boleh pula dengar cerita pasal dia sebelum tidur tu kan. Betul. So memang cari nak sikit lah. Okay, satu pengalaman kisah yang menarik Sat. Kan, bagi aku yang kisah nempak ni pun aku so far 4 kali lah aku kena empap lah. Kan, tapi macam biasa lah. Orang kena empap ni kita akan macam suara sedang, macam kita tengah fight kan, baca macam-macam kan. Tapi tak pergi-pergi pun benda tu kan. Tapi wallahualam kita pun tak tahu sejauh mana. Tapi so far aku tak adalah nak kena macam dia kan. Celik mata betul ada. Aku mimpi ke tindih tu macam kalau nak bernafas tu sadar okey lah masa tu. Tak ada dalam depan mata. Macam kau pernah kena? Aku tak apa, tak payah cerita. Kau tak pernah kena? Tak ada. Selalu kena ni. Dia mesti kena semua hidup. Ya Allah, tapi macam kebanyakan orang bila dia kena dia cakap kita supaya tenang kan. Jangan So far aku lalui dia bukanlah kita takut. Sebab kita nak baca surah tu tak lepas. Aku pernah kena kan. Baca tak lepas, dia tak habis. Surah tu tak boleh nak habis. Lepas tu kita dah try nak keluarkan tone suara tu. Dia macam sangkut kat sini. Kat skala berapa aku tak tahu. So aku menarik so far. Lepas tu alhamdulillah dulu. Sekarang bila aku dah start ni dah tak ada lah. Dulu masa zaman sekolah tu zaman universiti tu ada lah sekali dulu lah. Lepas tu tak ada lah. Syafiq nak tanya, kiranya kau ada cerita dengan kawan-kawan kau tak yang kau kena ganggu malam tu? Ada. So diorang punya respon macam ni, okey lah, macam okey tak ada masalah. Diorang okey, kawan aku yang dah berkahwin ni, dua-dua tu jenis tak percaya benda ni selagi tak kena dekat batang hidung sendiri. Faham. So kau ceritalah sejujur mana pun kau cerita kat diorang takkan faham. Ke sebab dia baru kahwin kan. Dia tak tahu dia baru kahwin tak. Mungkin dia macam aku lelaki dengan bini aku, takkan aku nak takut. Betul lah kot kan. Lagipun sebab ajalah tidur yang lempak ni pun ada pendapat sains pun dah buktikan kan. So kita pun tak tahu wallahualam. Tapi bagi aku benda ni tak ada yang mustahil lah. Okey Syafiq, satu cerita yang menarik Syafiq. Yang aku 3 cerita kau ni
Kan, yang buat aku tertarik sampai sekarang cerita kisah kedua kau tu, dia nak pergi Mekah tu, sampai sekarang aku masih terngiang-ngiang dia macam mana dia pergi. Betul. Cerita tu Okay, menarik satu lah. je lah aku nak cakap. Jangan fikir nanti dia buat kau jadi gila. So better tak payah fikir Saya lah. fikir lah. Sebab dia bukan dia menarik aku, bukanlah berminat nak ni kan, tapi macam Dia permintaan tu permintaan yang daripada yang okey, lain. yang sebelum Yes. kalau kau pernah dengar satu kisah seorang itu orang beritahu dia mengaji, okey, faham ada yang di Islam macam ni kan. Tapi yang ni permintaan terus pergi Mekah baik. Betul. Okey. Okey, Habib, ada Sebab nasihat kalau- apa-apa? Kalau aku cerita dekat orang pun pasal benda ni, Mhm. dia orang pun tak boleh nak brain. Kenapa dia minta pergi sana? Betul. Faham. So aku satu soalan aku tanya sebelum tutup Tanya. kan ada yang apa atuk pada Melaka tu Dia cakap tak yang jin ni Islam ke ataupun tidak? Dia memang Islam. Dia macam Atuk tu cakap lah yang dia ni yang minta tu dia perempuan, macam lebih kurang orang panggil nenek kebayan. Oh. Okey. Sebab nak sambung sikit je lagi. Sebelum kita orang panggil Atuk tu, dekat depan rumah arwah Atuk aku ni, dia memang jadi hotspot untuk accident. So adalah satu hari, sambung sikit ada satu hari tu kita orang sambut birthday arwah Atuk kita orang tau. Masa tu dah pukul 12 lebih lah, dah 12 lebih malam. Tiba-tiba ada seorang abang tu accident. Kan orang kampung dia selalu korek lubang untuk buang sampah kan. Ada tak? So dekat rumah tu, kita orang punya sampah, sisa-sisa makan ke, plastik ke apa semua, kita orang akan korek. Kita orang akan korek tanah ke dalam-dalam yang boleh. Lepas tu kita orang akan lempar semua kat dalam tu. Okay. Tiba-tiba malam tu, tengah masa tu dah habis lah semua, macam tengah kat luar tu kita rokok semua kan. Tiba-tiba ada motor ni accident, dia terus terjun, motor dia tu terus turun pergi dekat kita orang punya tempat sampah tu tau. Okey. So kita orang semua berlari pergi kat dia. Kita orang tanya dia kata dia tengah call bini dia. Masa dia tengah bawa motor tu, dia tengah call bini dia. Dekat depan, masa dia tengah lalu dekat depan rumah kita orang tu, dia boleh nampak bini dia dekat depan tu. So dia kata dia terkejut, tu yang motor dia boleh accident sampai masuk ke tempat sampah kita orang. Wow. Okey. Itulah kisah-kisah yang disampaikan oleh Syafiq Misteri. Aku sampai dah main dulu dah tahu dia nak fikir ni. Kan, kepala otak aku dah jam ni. Okey, kepada korang semua, satu kisah yang menarik lah bagi aku kan, yang bagi aku pengalaman baru lah kali ni. Pengalaman baru lah bagi aku lah. Aku je cakap cuma lah kepada korang semua kan, janganlah korang taksub sangat cerita ni. Maksud aku taksub bukan dia tak percaya cerita si Syafiq ni. Maksud cerita yang nombor 2 ni kan, macam kau tengah, macam aku sekarang tengah fikir macam mana dia pergi Mekah ni, macam mana dia nikah kan. Korang jangan sampai fikir dah. Adalah kalau izin Tuhan tu ada, kita pun tak boleh nak orang kata semua dengan kuasa Tuhan. betul. Aku pun sampai sekarang tak boleh henti kepala otak aku memikir ni, tak apa. Okey, cuba aku nasihat sekali, jangan taksub pula. Betul lah kan, tak pun nanti kau komen nanti pula syirik lah si Syafiq ni. Mudah sudah kan. Ini dia sekadar perkongsian kita dengar sebagai pengalaman dan iktibar lah. Ya, betul. Okey, ada apa lagi Syed nak cakap? Aku terpesona. Aku tertarik sebenarnya dengan cerita malam ni. Cerita nombor 2 tu memang tertarik lah. Daripada lain. Kebiasaan kita dengar dia minta yang macam kau cakap tadi lah, benda-benda yang biasa kan. Tapi hari ni dia minta pergi ke Mekah. So benda lain. Menarik lah. Betul. Okey Syafiq, ada lagi kisah seram ke untuk part 3? Mana tahulah penonton-penonton ni ada nak part 3 ke apa. Mana tahu ada cerita pelik lagi kau nak sampaikan. Okay, kalau ramai yang minta part 3, InsyaAllah aku akan cerita lagi. Dengar tu guys. Korang komen, spam komen kat bawah. Minta Betul. dia up lagi cerita guys. Yang penting jangan lupa komen, betul tak? Komen banyak-banyak, kita Yes. akan bawakan Syafiq lagi untuk next punya video. Okey. Macam biasa jangan lupa like, share dan subscribe. Macam biasa korang boleh komen kat bawah untuk next video kita orang. Jumpa anda di video-video seram kami yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.